Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Okay, hari ini kita akan mempelajari subjek pendidikan seni visual untuk sekolah rendah. Okay. Okay, tajuk kita ialah pahlawan kecil di bawah bidang mengenal kraft tradisional. Mengenal kraft tradisional iaitu alat pertahanan diri iaitu parang ilang. Okey. Kita pergi satu-satu. Okey, di bawah unit 5, okey, murid-murid boleh buka unit 5, muka surat 40. Okey, pada muka surat 40, okey, ditulis dekat sini pahlawan kecil. Alat pertahanan diri ialah senjata yang digunakan untuk menjaga keselamatan diri dan lambang keberanian seseorang pahlawan. Wah, ada pelbagai jenis alat pertahanan diri. Amati bentuknya. Ceritakan alat pertahanan diri yang menjadi pilihan kamu. Okey, dekat sini pada gambar ini, okey, murid-murid boleh lihat ada perempuan dan lelaki yang sedang memegang alat pertahanan diri. Okey, kita lihat yang pertama, seorang lelaki yang berpakaian berbaju Melayu dan bersamping. Okey, dia menggunakan keris. Okey, keris pada tangan dia memegang keris. Okey, ini rupa sebenar bentuk keris. Okey, ini yang sebenar, objek yang sebenar dia, keris. Okey. Kemudian pada belakang dia, okey, ada orang yang memegang tombak. Okey, tombak. Alat pertahanan diri ni semuanya tajam okey, untuk pengetahuan semua. Okey, seterusnya yang perempuan bertudung ini sedang memegang busur dan panah. Busur dan panah. Kemudian yang lelaki di bawah ni memegang terabai. Okey, terabai ni untuk melindungi dia kalau contoh pihak lawan tu sedang pegang parang ke senjata yang tajam menghala ke dia, dia tutup badan dia, lindungi badan dia dengan terabai ni. Okey, kemudian untuk pengetahuan semua, alat pertahanan diri ni cikgu ceritakan lebih lanjut. Alat pertahanan diri ialah senjata yang digunakan untuk mempertahankan diri sendiri daripada serangan musuh, binatang liar dan sebagainya. Alat ini juga ada kalanya menjadi bahan dalam majlis-majlis yang melibatkan semangat halus serta menjadi lambang keberanian pahlawan Melayu. Okey, dekat sini dicerita menjadi bahan dalam majlis yang melibatkan semangat halus serta menjadi lambang keberanian pahlawan Melayu. Pada masa dahulu, kebanyakan masyarakat kita tinggal dekat dalam hutan. Jadi, dekat dalam hutan ni banyak binatang liar seperti harimau, beruang, macam-macam lah yang liar, ular apa semua. Jadi, untuk mempertahankan diri dan keluarga, mereka menggunakan parang untuk mempertahankan diri mereka. Okey. Okey, seterusnya untuk informasi semua, untuk info kamu semua. Okey, bentuk konkret bersifat bentuk konkret bersifat sebenar. 3 dimensi dan boleh disentuh. Okey, ada tiga ni, okey. Depan, belakang, sisi, dia ada 3. Kita boleh lihat, okey. Ada 3 sudut yang kita boleh lihat. Okey, seterusnya di Sarawak, parang ilang digunakan sebagai alat mempertahankan diri. Okey, pada struktur parang ilang ni ada 3. Yang pertama iaitu mata parang, kedua hulu parang dan yang ketiga
sarung parang. Ada 3 struktur parang hilang. Okey, murid-murid. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 41. Bukan muka surat 41. Ini cikgu nak cerita je, okey? Sedikit cerita untuk kamu semua. Parang ilang atau juga dikenali sebagai malat ataupun mandau oleh orang Kayan atau mandau baing oleh orang Kenyah merupakan salah satu senjata tradisional pahlawan Iban di Sarawak, Malaysia. Parang ilang digunakan sebagai senjata dalam amalan warisan memburu kepala musuh yang menjadi tradisi masyarakat pribumi itu. Parang ilang mempunyai satu mata lurus dengan mata bilah semakin melebar dan runcing di bahagian hujung. Mata bilah mempunyai lekuk dan melengkung sedikit pada bahagian mata. Kadangkala ia diukir indah dengan pola menarik dan dihiasi dengan lubang dan tembaga terbenam yang dikenali sebagai lantak paku. Parang ilang merupakan senjata tradisional warisan turun-temurun yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan berkait rapat dengan elemen pertempuran, pertahanan dan keselamatan. Selain dikaitkan dengan unsur mistik. Hulunya biasanya diperbuat daripada tanduk rusa atau kayu. Terukir indah dengan muka menakutkan atau hiasan dengan bulu kambing diwarna. Sarungnya diperbuat daripada 2 keping kayu, dilekatkan bersama dan dihiasi dengan ukiran menarik dan disimpal dengan rotan dalam pola menarik. Sarung parang ilang biasanya mempunyai poket bagi menyimpan pisau kecil yang dikenali sebagai puer yang menyerupai pisau raut bagi ukiran kayu kecil dan meraut rotan. Okey, murid-murid boleh lihat ini ialah contoh gambaran parang ilang. Okey. Okey, seterusnya pada muka surat 41, teguh si parang ilang. Lihat parang ilang di bawah. Apakah bahan yang boleh digunakan untuk membuat sebilah parang ilang yang kukuh? Okey, ini dia nak buat parang ilang. Okey, kita bukan nak tempa parang tu betul-betul. Kita nak bina, okey? Bina untuk kesesuaian umur murid-murid. Kita buat yang tajam. Okey, sedikit info. Imbangan tidak simetri berlaku apabila objek tidak sama pada bahagian kiri dan kanan, tetapi masih seimbang. Okey, contohnya kat sini. Dia pada badan dia, okey, dia tak sama kiri dengan kanan dia. Okey, dia dekat sini macam sedikit besar, sini sedikit halus, okey? Dia tak sama, dia tidak simetri. Walaupun tidak simetri kiri dan kanan, okey, tetapi masih seimbang, masih boleh digunakan. Okey, kita lihat dekat sini. Okey. Okey, mata parang, bahan yang digunakan untuk membuat mata parang ialah digunakan, kita boleh guna kad manila, kad keras ataupun cardboard. Okey. Manakala pada parang hulu parang, kita boleh gunakan yang bahagian berbulu tu dekat bawah tu, kita boleh gunakan benang tebal ataupun tali rafia ataupun tali. Okey, apa bahan yang awak rasa sesuai. Okey, bahan yang boleh digunakan untuk membuat keemasan. Keemasan tu berwarna emas. Keemasan dia iaitu pembungkus aluminium, manik, warna poster. Okey, ini kita nak hias dia, nak bagi cantik. Okey. Okey, seterusnya pada halaman 42 dan 43 ialah
langkah-langkah untuk melaksanakan ataupun membuat aktiviti parang hilang. Okey? Tajuk dia parang hilang pusaka abadi. Mari buat sebilah parang hilang yang menarik dan kukuh menggunakan cardboard. Okey, kalau awak tak ada cardboard, awak boleh gantikan bahan lain. Okey? Cardboard ni atau untuk lebih mudah, bila mak awak, mak, ayah, kakak, abang, awak beli barang, ada kotak kan? Awak boleh gunakan kotak tu. Okey, pertama sekali, lakar rupa parang hilang pada cardboard. Potongkannya menjadi 2 keping. Kenapa 2 keping? Kita nak bagi dia tebal. Okey, mula kita lukis lakar pada cardboard tu. Kalau awak tak yakin, awak boleh lukis dulu, lakar dulu pada kertas lain. Ni tapi kerjanya renyah. Lukis pada kertas lain. Okey, sediakan kertas lain. Okey, awak lukis dulu. Okey, lukis parang. Kemudian awak gunting. Gunting. Lepas tu awak awak letak yang dah gunting tu pada cardboard. Letak yang dah gunting tu. Lepas tu awak ikut guna pensel keliling dia. Okey, supaya alamak salah, nanti bila salah susah nak padam dekat cardboard tu kan. Jadi awak buat dulu macam tu. Okey. Dah siap tu awak buat 2 buat 2, lepas tu awak gunting. Okey, seterusnya yang kedua. Ni digunakan polistrina, okey? Ditambah polistrina. Potong polistrina mengikut lakaran parang hilang. Okey, dia nak bagi tebal. Okey. Dia lukis pada polistrina. Kalau tak ada polistrina tak apa. Ini cuma idea dia. Awak boleh ubah suai mengikut kesesuaian dan bahan yang ada pada awak. Okey, kalau awak tak, cikgu, saya tak ada polistrina, macam mana? Awak tebalkan lagi guna 3-4 potongan cardboard tadi. Okey, seterusnya pada hulu tadi hulu parang Okey, pada hulu parang yang ada rambu-rambu tu, okey, dekat sini dia menggunakan tali rafia. Okey, tengok tali rafia dicarik-carikkan jadi dia jadi lagi halus. Okey, susun tali rafia dan lekatkannya. Carikkan tali rafia untuk mendapatkan jalinan halus. Okey, kemudian nombor 4 ni, lekatkan polistrina dan cardboard antara satu sama lain untuk membentuk parang hilang. Kalau tak ada polistrina tu, cikgu cakap awak boleh gunakan yang sama awak lekatkan. Banyaklah, lebih daripada 1 lah, 3, 4. Okey, lekatkan antara satu sama lain tu. Okey, seterusnya nombor 5. Lilit pemegang parang hilang dengan pita pelekat. Buat kemasan dengan menambah bahan hiasan secara kreatif untuk memperlihatkan jalinan yang menarik. Okey. Ini awak boleh, contoh awak nak bagi nampak pisau, awak kilat. Awak gunakan aluminium foil. Ataupun awak ada warna, awak boleh warnakan guna warna poster. Okey. Kita tengok dekat sini, alat dan bahan yang diperlukan ialah template. Template ni maksudnya yang awak lukis atas kertas tu, kemudian awak gunting. Okey, seterusnya polistrina nipis kalau ada, kalau tak ada tak payah. Kemudian pensel, cardboard, gam, pita pelekat, di sini perekat, okey. Yang warna hitam dia guna. Awak guna apa yang ada dekat rumah je. Okey, seterusnya pemotong polistrina ni kalau awak menggunakan. Kalau tak ada pemotong polistrina boleh guna pisau, tapi pastikan awak dengan pemantauan ibu bapa ataupun penjaga yang lebih dewasa ya. Okey, seterusnya bahan hiasan dan yang terakhir tali rafia. Okey, bahan-bahan ni boleh awak ubah sesuai ikut bahan yang ada dekat rumah awak. Okey, seterusnya, sekarang parang hilang telah siap untuk digunakan dalam persembahan. Okey, kalau awak rajin, awak boleh buat sarungnya, okey? Tapi yang fokus kita nak buat parang je dulu. Okey, sekian. Cikgu terlupa sebelum tu. Okey, untuk menguji kefahaman awak pada topik ini,
Okey, cikgu ada buat quiz. Okey, awak boleh masuk quiz ni. Nanti cikgu akan beri awak link ni. Okey, awak boleh masuk dan buat. Okey, sekian. Terima kasih. Setakat itu saja daripada cikgu. Cikgu memohon maaf jika ada kekurangan dari pihak cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.